قال الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله الوجود أي الذاتي بمعنى أن وجوده لذاته لا لعلة، أي أن الغير ليس مؤثرا في وجوده تعالى. Katanya kata musannaf Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia kata fawajibun lahul wujudu wal qidam, maka sifat yang wajib bagi Allah pada akal kita itu ialah wujud, ada. Kemudian dimaksudkan wujud di sini ayizzatiyu. Dia panggil ada yang bahasa zat, ada hak yang hakiki. Kalau dalam istilah tasawuf banyak dia guna hakiki, wujud hakiki. Ada hak sungguh, ada hak yang asli. Tidak ada yang lain yang bersifat dengannya melainkan hanya Allah jua. Dalam istilah usul dia guna wujud zati. Dalam tasawuf dia panggil wujud hakiki. Maka kedua-dua tu maksud yang sama. Dalam usul ni nak ayat makna lah mana? Bimakna, kita tengok dia dulu. Apa makna wujud zatiyu? Asal artinya yang dibangsa kepada zat. Maknanya bimakna anna wujudahu, dengan makna bahawa seadanya ada Allah Ta'ala itu li zatihi, bagi zatnya. Maksud bagi zat ay la li'illatin, bukan kerana. Bukan sabit bagi sesuatu kerana, bukan. Nak reti kata li zatihi tu mai reti balik mafhum sebalik dia ni. Kalau nak kata wujud li zatihi, makna wujud Allah tu la li'illatin, bukan sesuatu kerana. Hanya ada Allah itu yang asli, ada Allah itu yang tidak bersabit daripada, dia tak bersabit dengan yang menjadi, yang mengada, tak bersabit. Itu orang panggil la li'illatin, bukan kerana sesuatu. Tak seperti kita ni. Ada kita ni li'illatin, kerana apa? Kerana Allah mengada. Dia panggil li'illatin kita ni. Ada kita ni kerana bersabit dengan suatu kerana. Apa kerana apa? Kerana Allah mengada. Kerana itulah kita ada ni. Dia panggil li'illati. Yang nak reti denung dia kena mai reti balik balik mafhum dia panggil. Nak reti makna li zatihi tu mai reti balik li'illati. Malana ada kita makhluk ni li'illati. Dia panggil ada tu bagi suatu kerana. Kerana apa? Kerana Allah mengada. Kalau gitu ada Allah Ta'ala kerana, tak ada kerana. Tu la li'illati, tu murad li zatihi tu. Murad li zatihinya erti kita kata la li'illati. Ada Allah tu tidak sabit dengan suatu kerana. Bukan kerana kata ada Allah tu kerana ada yang mengada, tak. Tu dia. Tu kata ada Allah itu yang bahasa zati. Tu maksud ulama kata wujud zati itu belah tu maksud, dia faham maksud dia.
Kalau kita pergi dalam tasawuf dia panggil wujud Allah yang hakiki, hak tu hak yang sebenar-benar. Adapun yang lain itu majazi. Ya pusing kau tu. Adapun hak dalam usul ni dia kata wujud Allah tu wujud yang zati, dengan mana wujud Allah tu bukan li'illatin, bukan sabit dengan sesuatu kerana. Kerana ada dengan hak sabit dengan sesuatu kerana dia panggil wujud tu wujud yang baru. Tafsir sekali lagi, ai annal ghaira, artinya bahawa yang lain laisa mu'athiran fi wujudihi, yang lain tidak memberi bekas ia pada adanya Ta'ala. Tu duduk hurai makna zati lagi tu. Nak bagi faham ada apa kita ni, wujud kita ni Allah yang memberi bekas. Kita ni wujud makhluk ni Allah lah yang mu'athir fi wujudihi, fi wujudina. Allah yang memberi bekas pada ada kita ni, dengan bahawa Allah mengada, sebab tu kita ada. Ada kita ni orang panggil li'illatin. Adapun ada Allah, tak ada yang lain yang memberi bekas pada adanya, tu panggil wujud li zatihi pun panggil, ataupun wujud az-zati. Itu maksud dia. Walaisal muradu, dia nak bimbang ni, takut kita pergi faham kot ni. Ni tidak ni. Walaisal muradu, bukan yang dikehendaki, bukan murad. Tak ada kehendak lagu ni. Kalau orang faham lagu ni tak kena lah, tak kena dengan kehendak. Bukan murad, bukan yang dikehendaki. Kata az-zati tu, walaisal muradu ay biz-zati. Begitu. Bukanlah murad dengan kata az-zati saat ni dah. Murad ni an-zata, bahawa zat as-sarat memberi bekas ia fi nafsiha pada diri zat. Bukan murad gitu. Tak kalau wujud tu dinisbah kepada zat. Buat Maria nisbah dengan kata zati, seolah-olah kata wujudum mansubun bizat. Wujud tu dibangsakan ila zat, kepada zat. Takut memberi faham kata nak ada zat tu, zat sendirilah memberi bekas pada dirinya. Itu bukan murad belah tu. Sebab apa kata laisal murad begitu? Izla yaquluhu aqilun, kerana tidak berkata akannya akan hadzal murad. Tu kata apa dia tu? An-nazat as-sarat fi nafsiha. Kerana kata gini apa tak apa. Izla yaquluhu, kerana tidak berkata akannya akan ta'thiruz zat fi nafsiha. Ambil masdar as-sarat lalu. Tidak berkata akan dia akan ta'thiruz zat fi nafsiha. Aqilun, oleh seorang yang berakal. Tak ada bersorang pun kata gitu. Dia panggil nakirah halaman nafi, memberi faedah umum. Izla yaquluhu, kerana tidak kata akannya akan ta'thirah zat fi nafsiha, memberi bekas oleh zat pada dirinya tu. Tak kata akannya oleh seorang pun. Kalau orang ada orang kata juga, orang tak awak kira, panggil orang bukan orang berakal. Orang bodoh orang tak kira, orang tidak diketengahkan. Orang bodoh ni diketepikan. Ada sebab tak ada, kata dia pun tidak dikira. Tak ada orang berakal kata zat memberi bekas pada dirinya. Maknanya dulu tak ada, lepas tu zat kita beri ada. Mana boleh macam tu? Tak ada zat. Pas zat nak mengada macam mana? Baik tu kata tak ada orang berakal kata belah tu. Kalau gitu hak murad ulama kata wujud Allah ni wujud zati, jangan faham kata zat memberi bekas pada diri, bukan belah tu. Pas murad yang nak ayat ana, wujud dibahasa pada zat, nak ayat kata ada Allah tak sabit dengan yang lain beri ada. Hanya ada Allah itu sedia kala. Hanya ada Allah itu wajib hakiki. Tu dia.
itulah makna kata bimakna anna wujudahu li zatihi la li illati, ay anna al-ghaira laysa mu'athiran fi wujudihi. Habis cumanya tak kala payah nak royak ni dak, wa innama dhaqa alaihimut ta'biru, dan hanya jadi picik susah payah atas mereka itu mutakallimin oleh nak ibarat. Ya ibaratnya payah kalau kita nak royak apa-apa. Kadang-kadang kita kandak satu perkara, panawi orang faham hak kandak le hati kita nah. Nak cari lafaz nak katakan nawi orang faham. Kalau kita guna lafaz tu tak kena, orang faham lagu lain. Sabit tu haram kita waktu ubik perkataan yang mengeliru orang dia haram waktu tu. Waktu takut dia mau pergi faham lagu lain. Kanak kita tidak lagu dia mau faham, kanak kita kok ni, tapi kalau kita guna ibarat dia mau pergi faham lagu lain. Sabit tu dari situlah ulama duk jaga tak beri dak kata Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka, Tuhan ada kaki, tak beri dak ajar orang belah tu. Tak beri dak ajar budak-budak orang-orang awal, tak beri dia pasal apa. Sekalipun kita bukan murak anggota, tapi orang dengarnya faham tak kok lain. Tu orang panggil perkataan yang memberi waham. Kalau kita sengaja bawa tu baik, apa lagi tuju kita tu nak mengeliru, itu haram selalu dah. Tu tak ada kira pegang tak kena lagi tu. Nak ayat kata perkataan tu mengelirukan. Sabit tu cuba kita tengok juga dari segi hikmahnya. Sebab tengok dalam kitab-kitab tasawuf dia ada bahas hakikat, dia ada bahas mertabak tu. Kadang-kadang dia tulis di muka surat tu, dia notis selalu dah haram atas orang yang tidak mahir memutalaahkannya. Dia tulis selalu dah haram atas orang tak mahir tu mutalaahkan ini kita. Ambil dia telah sore dia tak beri, apakah hukum haram? Takut silap dengan murak musannaf. Lepas tu kalau nak juga kena pergi cari guru hak mursyid, guru ahli dia. Kalau tak ahli dia punya sarah tak lain, tak boleh juga. Sebab tu letak haram kan dia telah tengok kita. Sebab tu kita kena ingat sebuah hadis tu apa-apa bukan tu. Hadis Quran kita nak dia tengok nak faham sendiri kita tak boleh. Kena tengok ahli tafsir dia daripada ahli sunnah dia tafsir lagu mana ayat ni. Sekalipun pada zuhir kita faham lagu ni, tapi kena ke tak dengan ahli sunnah berjalan. Sana tengok dia mentafsir lah ana. Dia buat pandai cara kita nanti silap. Tu dia. Nah, lagi kalam ulama lagi pun dia lari dah. Maka qiraat hadis pun demikianlah, kita bukan ahli ni jangan buat syarah sendiri, jangan buat tafsir sendiri. Tu dia. Kena tahu murak dia. Supaya kita nak misal kau. Misal kau. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa-siapa yang ada ia buta dalam dunia ini buta, maka di akhirat esoknya buta dan sesat, lebih sesat jalan. Kalau kita faham zuhir kat buta mata kepala tak kena hari tu. Tu dia. Tu misal. Maka demikianlah. Kalau gitu ulama saat itu dia nak letak istilah, dia nak royak, nak apa tu kadang-kadang payah nak royak, nak buat ibarat jadi payah. Dia panggil dhaqa alaihimut ta'bir. Cumanya kata dia payah jadi sempit, dia kata dhaqa. Cumanya jadi sempit, jadi picit atas mereka itu ulama oleh ta'bir. Nak buat ibarat jadi rasa payah. Sahabat tu dia hurai mai beberapa kali tu ai tafsir tu bermakna tu dia bimbang takut kita pergi faham silap. Lalu katanya fatamaratul qaidi, maka buah kait az-zati, dengan mana anna wujudahu li zatihi, duk kait tu buah dia nya. Faedah kaitnya tu buah nak faedah. Fatamaratul qaidi, maka buah kait, faedah kait tu tazharu, nyata ia fil muhtarazi. Gi nyata di muhtaraz, makna giti di balik sebaliknya.
Tengok sepa saat ni. Wujud yang zati. Ada Allah tu dibangsa kepada zat. Yang ni adakah dipahal kata zat yang mau bekas? Bukan. Apa tu maknanya? Tafsir. Makna ada Allah Ta'ala kerana zatnya. Tak faham molek lagi. Kena mai tengok muhtarak dia. La li'illati, tu muhtarak. Gitu situ. Supa juga percaraan ni dengan kita dak bercara sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdirinya Allah dengan sendiri. Tu kok mana tu? Lepas tu nak faham dia kena mari di qiyamuhu bi ghairihi. Nak reti qiyamuhu binafsih kena reti di muhtarak. Adapun ada kita ni dengan sebab yang lain. Ada kita ni dengan sebab yang lain. Tok orang panggil berdiri dengan yang lain. Kalau gitu makna berdiri dengan sendiri, ada Allah tu terkaya daripada zat. Nak retilah tu kena mariti balik muhtarak dia. Ada Allah berdiri dengan sendiri, mana ada Allah tu terkaya daripada zat. Adapun ada kita ni apa nama ni sifat. Kerana Allah Ta'ala tu zat, bila zat terkaya daripada zat. Ya gitu. Bukan sifat. Sifat nak ada masa tak terkaya daripada zat. Jadi apa yang kata nak reti perkataan ni kena reti balik muhtarak. Kalau gitu dia kata ada Allah kerana zat bukan kerana ilat. Itu. Jadi ada Allah Ta'ala tu bukan sabit dengan yang lain. Fasamaratul qaidi, maka bermula faedah kait tu tazharu, nyata ia faedah kait fil muhtarazi. Apa muhtarazi? Betul kata la li'illati. Ada Allah sendirinya. Tu pun payah juga tu. Ada Allah bukan kerana bukan sabit dengan yang lain. Tu dia. Ada Allah tu bukan bersabit dengan yang lain. Dia kena reti balik muhtarak. Dia panggil payah nak ibarat. Sabit tu juga Nabi SAW dia isyarat kata innamal ilmu bitta'allumi. Tu hanya ilmu tu ya kita nak dapat hak bersih suci dengan berguru. Itu kena kita mengaji, nak bersungguh-sungguh belajar. Tu dia. Jangan kita main bahasa tengok sendiri, baca sendiri. Tak boleh. Kita orang belum mahir lah. Kita orang belum mahir. Wa amal wujudu ghairu zati. Kawujudina, seperti ada kita. Wa amal wujudu ghairu zati. Ini muqabil. Dan ada hak bukan bahasa zati. Misalnya kawujudina, seperti ada kita ni. Ada pewujud yang lain daripada zati. Allah tu wujud zati. Wujud yang lain pada Allah tu panggil wujud yang ghairi zati. Kawujudina, ni panggil kah istiqsad, kah istiqsaiyah. Karena tak ada dah lain pada wujudina. Karena murad dengan nas itu makhlukah. Kawujudina, seperti ada kita, ada segala makhluk. Bukan kita orang saja tak lah. Kawujudina ay wujudil makhlukat. Juga habis. Termasuk alam dunia akhirat masuk habis. Apa jenis makhluk masuk habis. Sebab tu tak ada dalam lain pada tu nya. Kawujudina ay wujudil makhlukat. Seperti ada kita segala makhluk ni, dia panggil wujud ghairu zati. Wa amma wujudu ghairu zati khabar. Fahuwa, maka ialah al-wujud ghairu zati bi fi'lihi, dengan sebab buatnya Allah Ta'ala. Dengan sebab mengada olehnya oleh Allah. Tu kata wujud kita ni li'illatin. Wujud kita ni li'illatin ataupun ghairu zati. Wujud Allah zati, la li'illatin. Wujud kita ni ghairu zati, jadi panggil li'illatin. Ilatnya apa? Ilatnya Allah mengada. Fa huwa al-wujud ghairu zati.
bi fi'lihi adalah ia dengan sebab buatnya Allah idafah ke fa'il bi fi'lihi dengan sebab buat ataupun dengan sebab mengadanya Allah Taala. Wa ba'duhum dan setengah-setengah mereka itu setengah ulama la yushahidu tidak pandai yang dikira dengan ahli hakikat ni dia ke ahli tasawuf ahli syuhud dia panggil ni. Setengah-setengah ulama tu la yushahidu tidak pandang ia tidak pandang ia ni dengan apa dengan hati ni bi'ainil basirah dia panggil. La yushahidu tidak pandang ia tidak nampak ia ba'duhum tidak pandang ai bi'ainil basirah dengan mata hati dia panggil. Li ghairihi bagi yang lainnya lain daripada Allah tidak pandai akan wujudan. Dia tak pandai akan ada. Apa kita dah mengaji tasawuf tu. Bagi orang ahli syuhud dia tidak pandai akan yang lain pada Allah tu ada. Dia tak pandai kata bagi yang lain pada Allah tu ada. Dia pandai tak ada. Dia pandai tak ada. Dia pandangnya tak ada. Ni tak ada apa ni? Dia panggil tak ada pada pandangnya mata hati. Yang ni tak ada di situ tak ada dengan cara hakiki. Ada pun cara majak tu tak boleh kata tak ada lah. Ada majak, ada majak. Sebab dia tilik di mana? Dia tilik di hak ada hakikinya mana ada hak tak sabit dengan siapa we ada tu ada hakiki. Pas siapa dia bersifat dengan ada makna tu? Tak ada selain pada Allah Taala. Kalau itu yang lain pada Allah Taala, dia panggil ada tu ada majak. Pakai kata tak ada selalulah. Satu kata ba'duhum la yushahidu li ghairihi wujudan. Ni bahasa dalam tasawuf lah ni. Wa hadza ni orang panggil apa ni? Adamu musyahadati adamul musyahadati wujudan li ghairihi ta'ala ni. Ataupun kita pakai ringkas selalu adamu musyahadatil wujud li ghairihi. Kau tu selalu. Wa hadza adamu musyahadatil wujud. Ini tidak pandangkan ada li ghairihi ta'ala ni. Inilah yusamma dipanggilkan dia hadza indahum di sisi mereka itu di sisi ahli syuhud dipanggilkan wahdatul wujud. Kalau kita mengaji dalam tahu dia panggil wahdatul wujud. Apa dia? Keasaan ada. Masa kita gitu, keasaan ada. Mana ada hakiki saja. Allah saja. Tu dia. Ada ya hakiki saja Allah ya. Tu dia. Sebut Allah juga melekat fi zat dan sifat lah. Ada ya hakiki Allah saja. Yang lain semua tu ada yang majazi. Tu dia. Dia panggil wahdatul wujud. Tu kena tahu juga situ. Kalau tak faham situ eka pula. Ni setengah-setengah ada eka wahdatul wujud. Apa dia tak ada nisa. Dia tak faham maksud dia mana. Maknanya di sisi ahli syuhud dia tidak pandangkan yang lain daripada Allah sama ada alam dunia, alam akhirat tak ada kira lah. Alam nyata, alam gaib dia tidak pandangkan ada. Hanya Allah juga yang ada. Apa dia? Ada yang hakiki. Allah juga yang ada. Yang lain bukan ada hakiki. Bukan ada hakiki. Hanya ada majak. Tak kalau yang ada majak pakai tak bilang ada. Pakai bila tak ada terus. Maka tak kala tu isbatkan ada hanya bagi Allah saja. Panggil wahdatul wujud dia panggil. Itu dia. Hati jadi capur dah tu. Nyata apa ni kita kena pergi medan tu lah. Macam mana dia panggil lalu. Sentuh sikit dia panggil sentuh sambilan istitra. Sambil saja. Kemudian wa qad gharaqa fihi man gharaqa dan sungguhnya tenggelam padanya. Kena tak di hadza tak apa, nak tak di fihi fi wahdatil wujud. Sungguhnya telah tenggelam padanya oleh man gharaqa, orang yang tenggelam.
Tergelar dalam wahdatul wujud. Siapa tak ada dalam pandangan dia, malaikat hanya Allah jua yang ada. Supaya orang yang apabila dia kasih cinta kepada satu orang, bukan cinta dia sikit-sikit tak apa lagi. Bila dia cinta, dia sampai kepada gharak, tenggelam, lemas di dalam kecintaan. Dia naik pada mentabak asyik, rindu. Rindu. Ada siapa tanya rindu, walau ke hujung dunia akan ku cari. Hidup nasi. Dah itu kan. Pada mana hala lain tak ada dah alam dunia ni. Walau ke hujung dunia akan ku cari. Orang kata hak ni dak ke dia. Hak tu dah ada tunjuklah wak gambar beribu pun tak jadi habis hak lain kilo habis. Isi guni melaka selain pada itu yang aku mau. Dia mau kata tak ada ni, duduk mana? Kok hujung akan ku cari. Walau goyahnya kawan. Tu ada siapa mentabak rindu, dia panggil gharak. Dalam istilah tasawuf dia panggil gharak. Bila dia mabuk rindu kepada Allah, semata-mata Allah, tubik lidah Allah, itu Allah, ikut tengok gapo Allah. Rindu siapa tahu tu gak. Tak ada lah, lenyaplah dalam pandangan mata hati dia tu hanya selain Allah jua. Hanya Allah jua dia pandai. Namanya gharak fi wahdatil wujud. Ni zaman-zaman orang dulu siapa ada kena berlaku, kena bunuh, kena apa ni kerana terlampau dia terlajak dia tu, gharak dia tu. Tengok ada berlaku ni. Hatta sehingga mananya gharak tenggelam dia tu, lemah dalam wahdatil wujud dia tu. Hatta waqa'a min ba'dil awliya'i, sehingga jatuhlah dari setengah-setengah awliya. Berlaku dari setengah-setengah awliya, jatuh oleh barang perkataan. Maksudnya qaul. Minal aqwal, daripada perkataan ataupun minal qaul, yuhimu littihada. Selalu dia tu mabuk tenggelam berdoa tu, jatuh oleh barang, berlaku barang perkataan yang memberi waham ia akan bersuatu, wal hulula, dan kita panggil apa dia ni, duduk Tuhan pada sesuatu tempat tu, hulul, memberi waham begitu. Mana seperti misal dulu ka qaulil hallaji, seperti berkata oleh seorang awak wali Allah al-hallad. Hallad cerita yang makruf, cerita ni hallad. Dia kata kan hallad, hallad kata anallah. Asal dia duduk berzikir. Bila dia mabuk balik tu anallah. Gak bahasa kita ke apa? Aku Allah, aku Allah. Apa? Perkataan ni apa ni? Tak ke bercanggah segi syarak? Anallah, anallah, bukan la ilaha illallah. Tak. Aku Allah, aku Allah, aku Allah. Apa siapa dengar tak terkejut ke? Terkejutlah. Aku Allah, mana mengaku Tuhan. Tu dia. Walha dia dak dia zauq. Dalam zauq dia wahdatul wujud saja Allah. Dia tidak ada malaikat Allah, dia tidak ada malaikat Allah, tidak ada malaikat Allah. Aku Allah, aku Allah. Nyelajak lagi. Dia panggil dia tu mabuk lajak tu baik pas itu. Dia pakai tak ada sebut mudah dah. Tak ada sebut mudah, pakai buah dah. Pakai hakikat anallah, anallah. Kejut dengar. Tu dia panggil mayuhimu, bagi memberi waham. Tengok supaya orang yang mabuk tu lah, dia pakai buah-buah mudah tu ke. Misal dia mabuk pada siapa dia? Dia mabuk pada, kita kata kepada si Zainab. Tu dia tengok kain pun tak kata ini kain Zainab dak. Ini Zainab, ini Zainab. Tak ada apa. Temu kain ini Zainab ini. Mana Zainab ni? Ni dia tunjuk ke kain. Ini Zainab, ini Zainab. Tak ada kata ini kain Zainab, tak ada nak sebut mudah dah. Rindu pada Zainab dah, tak ada dah kain-kain dah. Kain Zainab habis. Tu dia, ini Zainab. Temu rumah ni Zainab, Zainab aja. Lalu kok jalan rumah Zainab, ni Zainab. Tak ada apa. Tu orang mabuk dia belah tu. Pas kita dengar sekaligus, dia ni sesak dah, dia ni peraksak dah. Kita kata, tapi dia tak. Dia mabuk buah, dia khabar molek, maksud aku gini. Ya. Dia khabar maksud aku gini. Kena dengan maksud dia tu.
Tak kala aku tu mabuk sangat, cinta sangat, seolah tak ada dah yang lain dalam alam ini. Malaikat hanya dia. Siapa aku tengok sewaktu barang dia pun pakai dia, nampak dia. Tengok barang dia, nampak dia. Ini dia. Habis dia. Pasal kita tak tengok gambar berapa, kod dinding berapa, kan kita tengok pong kuda. Kita kata, walha, tak kena. Dia kena tergede, gambar kuda, tu baru kena. Tapi kita hazah mudah, kata kuda. Kuda mana kertas? Gambar kuda. Tak apa lalu tergede lagi. Mana tengok? Mana gambar? Mana tengok? Dia mau bagi gambar. Oh, ni dia Zaid. Ni dia. Bukan ni Zaid. Ini gambar Zaid. Tapi tak kata dah gambar ini Zaid. Kita tengok gambar ya. Mana tua tak kenal lagi. Tua tak mana tengok gambar dia. Buat dia mau hologram. Oh, ni Zaid. Hanya kata oh, ni Zaid. Tak sah tu. Tak ada khabar. Inilah gambar Zaid. Baru sah. Nak kedai. Ni pun sepatu. Aku Allah, aku makhluk Allah. Tak kena kalau terkedai tu. Kena lah. Siapa kata tak kena? Anallah, ana makhlukullah. Kena lalu. Tak ada apa-apa. Tak salah sikit ibu. Gitu lah. Aku Allah, aku Allah, aku Allah. Aku makhluk Allah, aku makhluk Allah. Kena selalu. Tapi oleh kerana buai mudah tu mengelirukan orang mendengar. Dia ni mengaku Allah. Salah segi syarak orang panggil. Kalau mengaku diri apa dia kata tu kufur selalu, tak nanti orang duk hukum. Orang tak hukum dia kufur dah mengaku Tuhan tu. Ni dia bukan mengaku dia Allah, mana dia ni makhluk Allah, tapi terlalu dia mabuk kepada Allah, buai mudah pakai anallah. Deh, itu dia panggil waqa'a min ba'dil awliya'i waqa'a ulih ma yuhimu littihada wal hulula. Jatuh oleh barang perkataan yang memberi waham akan bersuatu Tuhan dengan makhluk, wal hulula memberi waham akan bertempat Tuhan. Tu dia. Satu lagi wa kaqauli ba'dihim, dan seperti berkata setengah-setengah mereka itu, setengah al-awliya. Ni orang awliya Allah Ta'ala, tapi dia berkecek dalam maka wahdatul wujud ni. Dia katakan ma fil jubbati illallahu. Tengok berat belaka tu. Tidak ada dalam baju jubah. Baju jubah tidak ada di dalam jubah malaikat Allah. Apa tak teruk? Jadi supaya kata Allah tu hulul, Allah bertempat dalam baju jubah. Walha bukan murad dia. Tu dia. Tidak ada di dalam baju jubah malaikat Allah. Ni dah. Supaya kata Abu Yazid Al-Bastami itu juga. Siapa serta engkau? Orang nak pergi masuk dalam rumah dia. Dia tidak ada siapa malaikat Allah. Maknanya Allah ada dalam ni. Jadi semua tu perkataan yang memberi waham dia panggil. Lalu itulah katanya wa hadzal lafzu, dan ini perkataan ni. Ini perkataan kita klik pada ma yuhimu littihad wal hulu. Lepas tu misal lah qaulil halat, qauli ba'dihim ma fil jubah tu masalah misal. Kita klik kepada umumnya wa hadzal lafzu, dan ini lafaz ni. Kita nak klik pada umum ma yuhimu, ataupun ambil hadzal lafzu al mazkur min qaulil halat anallah hingga akhir. Ini lafaz, ini perkataan ni la yajuzu, tak harus ia syar'an pada syarak, yakni haram. Tak harus ia pada syarak, yakni haram perkataan ni. Tapi sekira orang yang kata tu tidak dalam gharak lah. Dia orang dalam gharak dia hilang syariat. Orang dalam mabuk, orang dalam gila. Orang dalam gila dia tak ada taklif kan? Tak semaya pun tak ada salah pun. Sebab dia gila, dia hilang tamyiz. Gila mana hilang tamyiz. Maka orang ni bila terlalu kuat dia duduk dalam makan ni, salah hilang tamyiz. Tu dia. Kata Allah, kata Allah. Kau tak ada perasaan dia. Kuat dak. Sebab dia tu lemah dalam wahdatul wujud. Supaya orang hilang tamyiz dengan sebab gila. Maka syarat tak ada. Dia tak semaya pun tak ada salah. Dia. Tetapi oleh kerana perkataan ni ada memberi wahai, hasil salah.
liihamihi, sebab apa lafaz ini tak harus ni pada syarak ni? Liihamihi, kerana memberi wahamnya, memberi keliru kita panggil. Perkataan ni ada mengelirukan orang mendengar. Akan apa? Iham tak ni akan al-ittihada wal hulula. Jadi mafhum mari. Liihamihi, kerana memberi wahamnya hadzal lafaz. Yani akan al-ittihad wal hulul. Al-ittihad tu bersuatu Tuhan dengan makhluk. Hulul maknanya bertepaknya Tuhan. Perkataan ni tidak ada dalam jubah malaikat Allah. Mau dia faham kata Tuhan jubah. Tuhan dalam jubah. Tak betul tak apalah. Supaya Baitullahil Haram. Kata itu juga ada wahai juga tapi tak boleh wahai. Rumah Allah. Kaabah tu rumah Allah. Masjid ni satu rumah daripada rumah Allah. Apa dia murak? Tak ada wahai tu. Nah, iaitu murak nak wayak mulia. Mulia. Siapa dipanggil kata rumah Allah. Walha semua tu rumah Allah. Semua tu rumah Allah, yang rumah makhluk Allah semua. Tapi oleh kerana hak lain tu diisnad pada tuai majak, ini rumah sianu, itu rumah sianu, manakala Kaabah rumah siapa? Tak ada nak basa kepada tuai, lalu kata rumah Allah. Tu mulia, nak ayat mulia. Supaya juga masjid, rumah siapa masjid ni? Tak ada tuai tertentu, bakal sandar ke Allah. Masjid itu baitum min buyutillah, satu rumah daripada rumah Allah. Supaya juga bila kita pergi ke Mekah, orang panggil kita ni duyuh Allah, tetamu Allah. Dia panggil orang buat haji para hujjat, dia panggil duyuh Allah. Duyuh ni maknanya tetamu Allah, panggilan Allah, pengelar, dia panggil pengelar. Nah, tengok kita buat dulu, kita panggil orang-orang pengelar siapa? Pengelar ni panggilan orang kita panggil dah siapa mari weh. Panggil kata panggilan, bahasa surat, bahasa kampung kata pengelar. Tak faham. Kalau kita orang dok pergi ke Mekah buat haji, dia panggil panggilan Tuhan. Atau panggil duyuh. Atau semua tak apa tu kecek lagu tu. Dia panggil idhafah litasyrif. Kita kena faham dalam bentuk ilmu. Demikianlah. Jadi bagi orang yang faham murad dan maksud, maka tak dihukumlah pada segi hakikat sah, tapi pada pandangan zahir salah, dikecek belah tu. Sebab kalau kita dalam sedar-sedar jangan bercakap benda-benda yang mengeliru. Lakinil qaumu, boleh lakinnal qauma, tu hak nahwu lah. Tetapi kaum tu, murad dengan kaum sini daripada ahli syuhud lah, ataupun ahli hakikah. Caratan sekali-sekala taghlibuhumul ahwalu, merbalik, memenangi, mengalah akan mereka itu kaum oleh al-ahwal. Ahwal kelakuan hati dia. Ahwal dia tu, kelakuan hati dia. Kadang-kadang dia pada saat ni lah mabuk pada wahdatil wujud, sampai jatuhkan tuai tu. Ni lah cakap belah tu. Terkadang sekali-sekala ghalib, mana memenangi akan mereka itu oleh ahwal tadi. Ketika itu fayaqulu ma yaqa'u minhum bima yunasibuhu. Maka la yaqulu, maka membawalah barang yang maka membawalah barang yang berlaku ia jatuh ia daripada mereka itu tu. Tak nak fayu awwalu ya Allah. Fayu awwalu, tak kalau tu kita kena takwil lah. Buat satu dia. Fayu awwalu ma, maka ditakwilkan barang yaqa'u ia berlaku ia jatuh ia barang saat ni minal qaul, daripada perkataan. Maka ditakwilkan barang perkataan ia jatuh ia minhum minal qaul. Tak boleh kita nak pakai zahir perkataan ni anallah, tak boleh kita pakai zahir kata aku Allah, yakni aku adalah makhluk Allah, aku adalah hamba Allah. Kedialah yu awwalu saat ni tu bima yunasibuhu lah. Ditakwilkan dengan barang yang munasabah ia barang akannya. Tu dia. Dengan barang yang munasabah ia barang tu akannya akan maya barang yang munasabah dengan perkataan.
ana Allah, boleh tak dia? Ana Abdullahi, ana Abdullah. Kita buat mudah tu jadi ana Allah, aku Allah, aku hamba Allah, aku hamba Allah. Katalah itu ma yunasibuhu. Bila tak begitu tak ada lah keliru. Tu dia. Supaya kita katalah mana? Apa dia ni? Wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku di tangannya, tangan Tuhan. Kenapa nak keliru? Apa tangan? Kudrat Tuhan. Tak apa hilang keliru. Carilah ngajalan ma yunasibuhu, barang yang munasabah. Tapi bagi orang yang faham maksud, tak ada kena duk takwil dah. Bahkan dia pakai dengan balaghah. Pakai dengan balaghah. Dengar, oh balaghah kecek itu. Tingginya kecek belah tu. Kemudian wa mimman afta, dan setengah daripada mereka minal ulama afta yang telah petua iaman biqatlil hallaji, dengan kena bunuh akan halal. Tak kala dia pergi terlibat perkataan anallah saat ni tu nyalah zahir syariat. Bila menyalahi zahir syariat, panggillah orang yang mahir dalam medan tu. Mari tanya, minta petua. Apa nak kata di atas dia halal ni, kerana perkataan dia mengeliru orang ni. Kalau orang terikut-ikut dia, gak hidup bawa buah dia zahir-zahir anallah. Lama orang lain mengati anallah bih. Kalau Allah tak apa pula. Allah tak apa pula, dia panggil sebut nama Allah ni anallah tu. Lalu itulah memberi petua dengan kena bunuh. Hina qala, ketika berkata ia Hallaj al-maqalatas sabiqata, ketika berkata ia Hallaj akan perkataan yang dahulu itu. Tak ni lah kata anallah tu. Siapa mereka yang memberi petua dengan kena bunuh? Ialah Al-Junaidu. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ni salah seorang daripada kepala ahli sufi, kepala aulia, orang ahli tasawuf. Syekh Junaid Al-Baghdadi, dialah memberi petua kata halal ni kena jatuh hukumannya bunuh. Jatuh hukuman bunuh. Kerana apa tu? Kerana dia terbit perkataan yang bercanggah dengan syarak, dan mengeliru ke orang lain. Lalu tu jatuh hukumnya bunuh. Tu dia kena bunuh, halal lah. Kata dalam riwayat, bila halal tu dikena bunuh, maka mengalir darahnya tertulis la ilaha illallah. Tu dia tertulis pada darah ni, karamat dia lah ni. Tuhan zahir karamat. Tu mai tertulis la ilaha illallah katanya. Habis begitulah kama fi syarhil kubra, sebagaimana barang yang tersebut di dalam syarah al-kubra bagi Syekh As-Sanusi rahimahullahu taala, sebut dalam cerita halak ni. Habis kemudian hubungnya dengan tu syarah kita tarik lagi tu. Wa minal lafzil muhimi, dan setengah daripada lafaz yang memberi waham ia juga. Khabar muqaddam, ma tu mubtada muakhar. Ma sya'a, barang apa barang tu, iaitu berbayar belakang min qaulihi bayar dah tiada. Setengah daripada lafaz perkataan yang memberi waham itu, memberi waham apa nu mari. Minal lafzil muhimi ayil ittihad wal hulula, kedi maf'ul mari. Ialah ma barang sya'a yang termasyhur ia, barang yang masyhur ia ala alsinatil awammi, barang yang masyhur di atas lidah-lidah orang awam. Gapo ma sya'a bayar min qaulihim, daripada kata mereka itu al-awam, orang-orang awam ada bercakap, kata maujudun fi kullil wujud. Tu dia, yang ada pada semua ada. Apa tu? Allah itu maujudun fi kullil wujud. Allah tu yang ada pada semua ada. Semua ada, Allah tu yang ada pada semua ada.
Ya tengok kecek pedemo. Nah. Tengok kalau lepas tu nak hurai satu-satu lagu nah. Kita ada, Allah ada dalam kita. Jadi kau tu. Tu dah kata Allah maujud fi kullil maujud. Allah maujud fi kullil wujud. Setiap ada ni Allah yang ada di dalam setiap ada. Dalam setiap ada tu Allah ada. Kita ada, Allah ada di dalamnya. Binatang ada, Allah ada di dalamnya. Tak keliru ke tu? Rupa-rupanya dulu ni berlaku belah ni. Sebab tu Syekh kita jaga. Ni pun dia kata fa fihi, maka padanya, pada masya'an ataupun padanya pada qaulihim maujud fi kulli wujud ni ada isyaratun ila wahdatil wujud juga. Apa tadi jugalah, isyarat pada keasaan ada. Pada hakikat yang ada hanya Allah, yang lain ada tu majaz. Nak lahir ada yang lain sebab Allah mengada. Pada hakikatnya Allah juga ada, yang lain tidak ada. Tu murad maujudun fi kulli wujud, klik pada wahdatil wujud juga. Lakinnahu, tetapi sungguh pun perkataan itu isyarat di situ tak ada apalah bagi orang reti hakikat. Lakinnahu, tetapinya qaulahum tadi tu mumtani'un, tertegah ai syar'an. Pada syarak tak boleh lah nak kata belah tu. Tadi ibarat dengan la yajud, sini main ibarat dengan mumtani'. Tetapinya qaulahum tadi tu ataupun masya'a ala al-sinatil awam tadi mumtani'un ay syar'an, tertegah ia pada syarak tak boleh haram. Pasal li'ihamihil hulula, kerana memberi wahamnya hadzal qaul, memberi waham akan bertepat. Memberi faham kata Tuhan bertepat. Dah moga Allah tu maujud fi kulli wujud, memberi faham kata wujud fi zarfiyah, ada di dalam, ada di dalam. Supaya kita kata al-ma'u fil kuzi, air itu ada di dalam kendi. Memberi faham kata air itu mazruf, yang ada di dalam kendi. Allah tu maujud, yang ada fi kulli wujud. Memberi faham hulul. Tu kecek pad tu. Lalu tu pada syarak tak boleh kecek. Sabit tu kita nak guna kelimah yang mengeliru tu kalau lain pada makam mengajar tak boleh. Di tempat mengajar belajar tak apalah, syarat menang. Sebab apa? Sebab mengajar ni tujuan nak hurai reti. Belajar pun nak tanya we faham. Sebab dia boleh. Kalau nak kecek betul benar tak boleh lah. Kecek apa? Tempat mengajar, apa tujuan mengajar? Nak mengajar tu nak beritahu hak yang tak tahu. Nak menghilangkan kekeliruan. Lalu sebab dia boleh buat masalah. Kalau masalah gini macam mana? Kalau gitu macam mana? Itu dia. Tapi kalau lain pada tempat kita mengaji, tempat belajar, macam duduk di gerai, duduk tempat berbual-bual ke, tak boleh nak buat tu baik. Itu dia. Itu kelebihan. Selesailah tarik ke syarah kita ni. Asal kita duk bercaranya sifat Allah satu daripadanya yang wajib atas setiap kita orang mukallaf kena i'tikad, berpegang dengan kejap, iaitu adanya Allah Ta'ala. Ada Allah tu, tak kala dah Allah ada, kita pun ada. Takut nak jadi kesamaran, moga kita pun disifatkan dengan ada. Allah ada, kita ada. Takut nak kata sama gapo makna ada Allah dengan makna ada kita. Tak, sama lapar ya. Wujud. Kita Melayu ada, Allah ada, kita ada. Lapar tu bacalah tu lapar. Makna ada Allah sama ke dengan makna ada kita? Tak sama. Ada Allah tu ada yang zati. Tu dia. Ada Allah tu ada yang zati. Apa ada zati? Dengan mana ada Allah tu bukan bersabit dengan yang lain. Ada kita ni bersabit dengan yang lain. Siapa yang lain? Allah. Sabit dengan Allah, beri ada. Sebab tu kita ada. Sebab Allah beri ada, sebab tu kita ada. Kalau Allah tak beri ada, tak boleh ada. Adapun ada Allah tak sabit dengan siapa pun beri ada. Itu murad wujud zati. Tu asal kita cara ni. Supaya kita ikut sawah sikit ni. Selesai dari situ, klik mai kepada istilah mutakallimi sikit. Setakat tu dulu. Wa qad ikhtulifa fil wujudi.
hal huwa ainul mawjudi aw ghairuhu kama sayati. Allah